PKP 3.0 talian hayat kerajaan atau rakyat. Akhirnya Kerajaan Perikatan Nasional akur kepada tuntutan sektor komersial untuk tidak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepenuhnya atau total lockdown. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bahawa kerajaan mengambil keputusan untuk menguatkuasakan penambahan prosedur operasi standard atau SOP terhadap sektor ekonomi dalam pelaksanaan PKP 3.0. Mengenai operasi perniagaan, saya akan detailkan nanti. Akan dihadkan sehingga 8 malam saja, iaitu bermula daripada 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Katanya pada sidang media bersama Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurut Ismail, semua SOP sekatan tambahan PKP 3.0 berkuat kuasa di seluruh Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan mulai 25 Mei hingga 7 Jun. Katanya SOP diperketatkan ini meliputi pusat membeli belah, gerai, dobi dan kedai semenika. Selain itu, pengangkutan awam seperti bas, komuter dan LRT juga dikurangkan menjadi 50% kapasiti penumpang sahaja. Seperti dahulu daripada SOP yang ketat PKP 1.0 bila keadaan terkawal turun kepada PKPB, kemudian turun lagi kepada PKPP yang lebih longgar. Apabila turun kes, kita akan buka semula. Apabila naik kes, kita tutup semula. Jadi buka tutup, ini akan berterusan, jelasnya lagi. Selain sekatan waktu operasi perniagaan, kata Ismail, kerajaan juga mengeluarkan arahan bekerja dari rumah atau BDR kepada kaki tangan awam dan swasta untuk memperketatkan SOP PKP 3.0. Beliau juga memberitahu media bahawa semasa pelaksanaan PKP yang pertama tahun lalu, berlaku banyak kes bunuh diri dan masalah mental. Tetapi perkara tersebut tidak dihebohkan oleh kerajaan. Akhirnya, walaupun kita nak selamatkan nyawa tetapi rakyat menderita kalau PKP penuh dilaksanakan. Katanya, beliau berkata semasa PKP 1.0 dilaksanakan pada tahun lalu, negara menanggung kerugian RM2.4 bilion sehari walaupun ia berjaya melandaikan lekuk kes COVID-19 dan menurunkan angka jangkitan di negara ini. Pada kali ini, kerajaan mengenakan PKP 3.0 di seluruh negara yang lebih longgar berbanding PKP pertama ketika semua aktiviti ditangguhkan kecuali untuk perkhidmatan penting. Mengulas mengenai tindakan kerajaan itu, Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Samenta berharap kerajaan menghulurkan pakej sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS memandangkan kebanyakan mereka mula terdesak kerana hanya memiliki simpanan untuk 1 bulan lagi sahaja. Pada masa yang sama, Pengerusi Dasar dan Perhubungan Kerajaan Samenta, Datuk William Eng, menyeru semua ahli dan PKS lain untuk mematuhi SOP yang lebih ketat ini serta membenarkan kaki tangan mereka bekerja dari rumah. Samenta turut menggesa kerajaan untuk menggerakkan kerajaan negeri dan sektor swasta dalam program imunisasi nasional. Kemudahan yang ada pada kerajaan negeri dan sektor swasta boleh digunakan bagi mempercepatkan pendaftaran dan inokulasi berikutnya sebaik sahaja bekalan vaksin tempatan dipenuhi semula. Katanya. Sementara itu, Persekutuan Majikan Malaysia MEF dalam satu kenyataan berkata majikan perlu mematuhi SOP terbaru yang ketat di bawah PKP 3.0 yang memerlukan 40% pekerja sektor swasta bekerja dari rumah dan memendekkan waktu perniagaan sebagai sebahagian daripada strategi bagi mengawal COVID-19. Dalam beberapa hal mengenai arahan bekerja dari rumah membabitkan swasta, ada kerja yang tidak boleh dibuat dari rumah dan kita berharap kerajaan akan menyediakan garis panduan yang fleksibel bagi majikan serta pekerja untuk menyelesaikan masalah terkait apabila ada kaki tangan yang tidak diizinkan untuk datang bekerja, kata Presiden MEF Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman lapor bernama. Dalam pada itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya sudah banyak memberi cadangan kepada kerajaan tentang COVID-19. Tetapi jika pihak kerajaan hendak menggunakan langkah ini untuk mengukuhkan kedudukan terus dengan sikap malas bekerja dan angkuh untuk mendengar pandangan pihak lain, maka strategi pasca COVID-19 atau exit strategy tidak akan ada. Lockdown bukan penyelesaiannya. Itu langkah mesti dalam keadaan kita terdesak. Tetapi kalau lockdown tanpa penyediaan vaksin, ia akan menyebabkan ekonomi parah, rakyat lebih parah, kebuluran dan kesakitan.
kata Anwar. Apa yang diperlukan ialah penyediaan kesihatan dan bukan kesihatan. Fokus ekonomi dan pengurusan yang telus. Lockdown tanpa vaksin yang mencukupi umpama kaedah lama yang lapuk tanpa penyelesaian yang bermakna. PKP 3.0 atau apa-apa PKP seterusnya akan dilihat sebagai penyambung talian hayat kerajaan yang sebenarnya gagal. Bukan untuk menyelamatkan rakyat. Jika kerajaan mengaku mereka sudah berjaya, mengapa perlu melaksanakan PKP 3.0? Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati.